Astaghfirullahalazim wa la ilaha illa wa na'buduka wa na'buduka. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Wa laka bi ni'matika wa a'udzu. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini dapat lagi kita sama-sama berkumpul pada siri pengajian kuliah asar kita, anjuran surah An-Nur fasa 3A. Alhamdulillah, bantu sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah, seperti mana yang telah dijadualkan. Dan alhamdulillah pada petang-petang yang berbahagia ni, sambil-sambil kita mengopi itu, sambil mengopi, sambil makan kuih ke apa ke petang-petang ni, maka utamakanlah makanan rohani kita. Makanan rohani itu yang utama. Bagaimana jasad itu perlukan makanan, perlukan air, perlukan makanan, begitulah sebagai rohani juga perlukan pengisian. Adapun pengisian rohani ini, dia semakin diisi semakin kuat, semakin sihat dia. Tapi makanan pada jasad ni kalau silap isi, silap isi meragam perut pula, silap makan, mulalah ada benda yang tak kena. Tapi kalau kita tumpukan pada pemakanan jiwa ni, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita makin lama, makin hari, kalau kita terus istiqamah dalam pengajian, insya-Allah kita akan dapat satu nikmat pada rohani itu, ialah kefahaman. Jiwa ni akan bebas daripada segala bentuk penyakit bila hati kita ini berada di dalam kefahaman.
Bila hati tiada dalam kefahaman, jiwa tidak ada dalam kefahaman, maka dia akan mengundang pelbagai bentuk penyakit. Penyakit yang boleh merosakkan perjalanan kita menuju kepada Allah SWT. Jadi cara kita nak membersihkan hati kita ni daripada penyakit-penyakit tersebut, maka kita hendaklah sentiasa meletakkan diri kita dalam perbahasan majlis ilmu. Dan majlis ilmu itu akan membersihkan segala perkara-perkara yang mungkin akan menjadi penghalang. Perkara-perkara yang boleh menyebabkan datangnya keraguan, datangnya segala kekeliruan dan kekacauan, itu semua bermula dari hati. Semua bermula dari hati. Sebab tu kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab yang Al-Quran, itu adalah kitab yang tiada keraguan. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Disebut bertakwa bermaksud hati yang benar-benar mempunyai pengisian yang mempunyai pengisian merujuk bersandarkan kepada Al-Quran. Al-Quran. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, dalam hidup ini dua sumber besar kita, dan yang sumber utama itulah Al-Quran. Bila berbincang soal kehidupan, tidak boleh lagi daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran lah yang menunjuk jalan, yang membantu kita, yang memberitahu akan segala perkara tentang hal keadaan dunia kehidupan kita ini adalah Al-Quran. Jadi, erti kata lain, kalau kita menyentuh tentang Al-Quran, itu tentang kehidupan. Al-Quran dan kehidupan berpisah tiada. Sesiapa yang membelakangi Al-Quran bukan sekadar tiada kehidupan, tapi dia mengundang kehancuran. Dia akan mengundang kehancuran. Sebagaimana kalau kita rujuk pada surah Al-A'raf, ayat 179, Allah akan penuhkan neraka Jahannam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaikal an'am bal hum adall. Orang yang membelakangkan tentang Al-Quran itu mesti huwa shifa'u fis sudur. Maka Allah kata dalam surah Al-A'raf tersebut 179 itu, ada hati tapi tak nak memahami tentang Al-Quran. Dia tak nak menerima ayat-ayat Al-Quran. Dia menjadi orang yang berpaling daripada Al-Quran. Maka dia akan mengundang neraka Jahannam. Wa na'udzubillah min zalik. Allah kata apa? Aku akan penuhkan neraka Jahannam. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ada hati tapi tak nak diisi dengan Al-Quran. Apa itu isi dengan Al-Quran? Perbahasan tentang kehidupan bersandarkan kepada kebenaran. Disebut tentang Al-Quran, perbincangannya tentang kebenaran. Al-Furqan, membezakan hak wal batil. Furqan, pembeza hak dan batil. Itulah peranan Al-Quran. Jadi bermaksud bila sebut tentang kehidupan, kita mesti tahu bahawa kehidupan ini tidak mampu membezakan hak dan batil melainkan dengan Al-Quran. Nanti kata lain, yang menyebabkan kita hari ini terselamat dalam kehidupan adalah kerana kita ada Al-Quran yang menjadi peranan sebagai pembeza hak dan batil. Pembeza hak dan batil. Dan kalau kita lihat juga dalam peranan Al-Quran, itu adalah bagaimana membimbing manusia sebagai huda, yang petunjuk. Yang ini huda, yang ini hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau kita datang ke suatu tempat dan kawasan tapi kita tidak ada garis panduan ataupun petanda-petanda atau nama-nama tempat dan kita tak tahu ke mana hala tuju. Begitulah orang yang hidup tidak bersandarkan kepada Al-Quran. Dia tak tahu nak pergi mana. Sebab semua plot-plot dalam map itu adalah petanda, petunjuk. Tetapi petunjuk itu tidak ada. Map hilang. Ada tapi tak ada nama. Macam mana? Nah, begitulah Al-Quran. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Panduan, dia ada nama-nama. Dia akan membezakan, dia akan memberitahu kita hal keadaan kehidupan dunia ini. Dan sumber yang seterusnya menjadi juga tunjang kepada kehidupan itulah As-Sunnah, iaitu hadis. Bagaimana Nabi SAW itu menguatkan lagi hujah-hujah Al-Quran. Menguatkan lagi hujah-hujah Al-Quran yang mana daripada hujah-hujah hadis yang Nabi katakan keluarkan pada lisan Nabi dan perbuatan Nabi untuk menguatkan lagi hujah-hujah, dalil-dalil yang Allah telah nyatakan di dalam Al-Quran, dalil nakli. Jadi apabila kita gandingkan kedua-dua sumber ini di dalam kehidupan,
maka hidup kita akan terhindar daripada kehancuran. Dan sudah pasti bila kita merujuk kepada as-sunnah daripada Nabi SAW, maka Nabi kata, al-ulama warasatul anbiya. Sudah pasti panduan hidup kita itu sudah pasti mengikut juga para al-ulama. Ulama-ulama muktabar. Ulama-ulama yang mana menguatkan lagi, mentakhrijkan lagi, mensyarahkan lagi apa sekala perkara ataupun hal-hal keadaan tentang hadis Nabi, tentang Al-Quran, mufassirin. Maka daripada situ pemahaman tentang kehidupan itu lebih diperhalusi, sehinggalah ia menjadi sebagai undang-undang kehidupan yang cukup mantap. Itulah dipanggil ijtihad, pegangan hidup. Kiasnya ulama mensyarahkan kehidupan, tengok bersudut pandang kehidupan bersandarkan kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi muslimin muslimat yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita nak memisahkan hidup kita ini dengan Al-Quran, umpama kita berjalan di dalam keadaan gelap tanpa cahaya. Sebab Al-Quran itu adalah cahaya, petunjuk. Bila hidup kita memisahkan Al-Quran, tak mau dengar pasal Al-Quran, ataupun kita lebih dengar kepada kata-kata semangat, kata-kata motivasi yang tanpa ada rujukan Al-Quran, maka kehidupan manusia itu akan sentiasa mencari-cari kebenaran. Dia tidak akan mampu berada di dalam keadaan yang kuat. Ingat, bila kita merujuk kepada Al-Quran, itu adalah merujuk pada kekuatan. Al-Quran itu memberikan kekuatan pada jiwa manusia. Al-Quran, bila kata petunjuk, Allah Subhanahu Wa Taala bila kita menurunkan Al-Quran ini kepada manusia, yang mana menurunkan sekali bersamanya itu ketenangan. Anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Al-Quran dan ketenangan itu yang menyebabkan kita hari ini jadi kuat, jadi boleh berhadapan dengan kehidupan. Itulah kerana adanya ketenangan. Ketenangan itu adalah datang daripada hujah-hujah yang benar. Ingat, bagaimana hari ini petang ni kita nak mendalami tentang bagaimana kehidupan itu boleh jadi kuat, boleh jadi hebat, Ustaz. Boleh berhadapan dengan segala perkara bentuk permasalahan. Bagaimana kita boleh berhadapan mendepani perkara-perkara begitu? Jawapannya adalah satu, adalah ketenangan. Baik, soalan seterusnya adalah, bagaimana Ustaz yang dikatakan ketenangan itu? Nah, ketenangan itu apabila kita mendapat hujah yang tepat dan benar. Kita nampak jelas perjalanan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita nampak jelas perjalanan kita. Tak ada apa-apa gangguan. Kita nampak kat mana yang rosak, kat mana lubang, kat mana ini. Itu ibaratnya penyuluh. Jadi, bila kata mendapat ketenangan itu adalah apabila dia mendapat hujah-hujah yang benar. Sebab tu Al-Quran ini datang dengan hujah. Sebab itu Al-Quran itu datang dengan perbahasan. Sebab itu kita tidak boleh duduk dalam keadaan kita tanpa mendengar perbahasan. Itu majlis ilmu ni perbahasan, hujah. Sebab antara sifat Nabi, para Nabi dan para anbiya, para Rasul itu adalah sifatnya penjelas. Nabi itu adalah memberi penjelasan. Nabi. Tabayyun. Memberi penjelasan. Nabi, tabayyun. Baina, pembeza, bain. Nabi itu diutus untuk memberi penjelasan. Bersandarkan apa yang nak jelaskan? Itu bersandarkan daripada Al-Quran. Dalam surah Al-Fat ayat 28, Allah SWT mengutuskan Nabi SAW, wallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kulli. Liyuzhirahu ala din kulli. Memang sifat Nabi itu memang dia boleh berkata-kata, bercakap. Berkata-kata itu adalah sifat kelebihan yang ada pada para Nabi. Berkata-kata sebab perlukan hujah. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana Al-Quran diturunkan itu penuh dengan syarat dengan hujah-hujah. Dalil-dalil itu, dalil itu bukti-bukti. Bukti yang dalam bentuk tanda-tanda, yang dalam berbentuk tanda-tanda, dan bukti-bukti yang dizahirkan dalam bentuk kalimah-kalimah.
supaya manusia itu jelas bahawa apa yang nak dicari, yang nak dituju itu jelas perjalanannya. Sebagai contoh, kalau kita lihat sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak rujukan yang kita boleh jadikan sandaran dalam kisah-kisah yang kita boleh kaitkan dengan perjalanan hidup kita. Saya mengambil kisah daripada penceritaan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan untuk manusia itu untuk mendapatkan habuan, untuk mendapatkan pertolongan. Dan hidup ni memang kita nakkan kebahagiaan, pertolongan, kebaikan, kita nakkan perkara-perkara itu. Tapi kita mestilah ada panduan dia. Maka kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 90, Al-A'raf ayat 96, ya. Al-A'raf ayat 96. Benar tu Tuan Syed Yusof. Dia ni antara sifat Al-Quran itu adalah kalam-kalamnya itu tenang. Adapun kalam yang batil itu nampak senang tetapi tidak menenangkan, menyenangkan tetapi tidak menenangkan. Kata-kata yang motivasi, yang bagi semangat tanpa ada sandaran kebenaran, ya peringkat pertama boleh dia memberi semangat, dia naikkan semangat. Semangat bersandarkan apa? Bersandarkan keadaan dan perasaan, kebendaan. Keadaan, perasaan, kebendaan. Tapi bila hilang ketiga-tiga perkara itu, perasaan pula bercampur baur, keadaan tidak menyebelahi dia, kebendaan mungkin semakin menyusut. Jadi di manakah sandaran dia? Mula datangnya kegelisahan. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran itu tertegak dengan hujah kebenaran yang membawa ketenangan. Biarpun perasaan-perasaan yang cuba mencabar dia, menentang dia. Sebab tu Allah bagi peringatan dalam surah Al-Fath ayat 28. Allah nyatakan, Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, itu kalau bab cerita tentang kebenaran, biarlah cukup Allah jadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Sebab memang akan ada keadaan orang-orang yang manusia-manusia ini, dia akan menentang kebenaran. Sebab tu digandingkan juga, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bila sebut hak ini, kebenaran, itu gandingannya kesabaran. Kebenaran itu gandingannya kesabaran. Sebab memang kebenaran akan bertembung dengan penentangan. Memang akan ada penentangan. Tetapi nak bagi tahu kenapa kebenaran bertemu dengan penentangan. Kerana nak bagi tahunya, jika ia benar, ia akan terus bertahan. Dan bertahan yang membawa kepada kekuatan dan kejayaan. Tapi jika dia batil, bila mendapat tentangan, dia akan roboh. Orang yang tak ada prinsip, bila dicabar, dihujah, mula dia lari. Dia tidak ada prinsip, dia goyang. Dia mula berbolak balik. Tapi berbeza dengan Al-Quran. Berbeza orang yang mendapat petunjuk daripada Allah SWT melalui Al-Quran. Melalui hujah-hujah yang telah dizahirkan. Melalui dalil-dalil yang jelas. Walaupun dia tentang habis-habisan dengan prinsip kehidupan dia yang bersandarkan Al-Quran. Tetapi dia tidak akan menyebabkan dia tertekan. Dan hilang daripada kehidupan ini. Dah, sebagai contoh para Nabi dan Rasul. Cuba tengok Nabi Muhammad SAW cukup dengan para sahabat. 13 tahun di Makkah. Apa nasib? Adakah Nabi SAW dan para sahabat semakin mundur? Tidak, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat semakin ditekan, semakin ke depan. Semakin ditekan, semakin ke depan. Kerana apa? Bersandarkan kebenaran. Kebenaran itu tidak akan terkesan dengan perasaan. Biarpun berbagai-bagai bentuk provokasi, berbagai bentuk sangkaan-sangkaan yang boleh menyebabkan dia berpaling, tetapi tidak bagi kebenaran. Barang original kan? Macam itulah, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Original. Original ni high durability. Dia tahan lasak. Dia high durability. Dia ini yang sukar untuk dia sukar untuk pecah. Tak mudah rosak. Itu dia panggil tahan lasak. Barang tiruan nampak macam kuat tapi rapuh, kaca bila ketuk pecah, berlian tidak. Kebenaran umpama begitulah, orang nak tiru berlian, umpama potongan berlian. Tapi ketika dibaling pecah. Ketika dites alat-alat dia,
maka nampaklah kepalsuannya. Sebab tu kenapa ujian datang? Kenapa ujian datang? Untuk membezakan kita bersandar tidak kepada kebenaran. Sebab tu kalam-kalam batil ni nampak macam seronok, menyenangkan. Contoh, anda boleh pastikan anda menentukan kehidupan anda. Anda adalah apa yang anda fikirkan. Kita seronok dengar. Seronoknya. Bangkit wahai wanita. Anda bukanlah murah di dunia ini. Anda berhak memiliki apa yang anda mahukan. Maka kita dengar macam, iyalah, macam seronok je bunyi kan. Wahai wanita, dirimu begitu berharga. Jangan biarkan anda dihina oleh dunia. Bunyi macam seronok. Betul lah, berharga lah. Tapi ke dunia juga dia. Kan? Akhirnya, ketika wanita itu cuba untuk memberi harga pada diri dia dengan dunia, akhirnya kena hina juga. Akhirnya dia rasa lemah. Walaupun dia boleh capai ke tahap satu level yang keadaannya mungkin mendapat kedudukan dunia, tapi seringkali hatinya berkata-kata. Sering hatinya sentiasa merenung keadaan diri dia. Betul ke ni? Rasa macam tak ada kepuasan. Itu menunjukkan itu bukan kebenaran. Kebenaran ini sentiasa tercari-cari dia, yang bukan kebenaran. Kebatilan itu dia sentiasa tercari-cari. Sentiasa dia ternanti-nanti. Itulah kepalsuan, kebatilan. Sebab dia akan berbolak-balik. Sebab tu berbeza dengan orang beriman ni, dia mempunyai pegangan yang jelas dan kuat. Sebagai contoh, kita berbalik pada perbincangan surah Al-A'raf 96 tadi. Allah SWT mengajar kita. Cuba tengok. Bagaimana hari ini kalau kita lihat manusia memberikan satu bimbingan untuk mendapatkan perkara-perkara yang membawa kepada kenikmatan, membawa kepada kurniaan itu dengan cara sudut pandang manusia. Ini dengan melakukan apa yang manusia suka buat sungguh-sungguh lah. Semualah. Dia cerita nak dapatkan keharmonian, kebahagiaan itu. Tapi Allah SWT menyatakan surah Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Cuba tengok. Dan ayat ini, walaupun skop perbincangannya penduduk negeri, walau anna ahlal qura, kita boleh ambil ibrah dan pengajaran pada ayat ini. Sekiranya penduduk negeri, penduduk negara, keluarga, sebesar-besar pembincangan, sekecil-kecil perbincangan. Kita boleh jadikan organisasi, keluarga, diri, negara. Allah bagi kata apa? Allah kata apa? Sekiranya walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakat. Kami akan melimpahkan kepada mereka barakah dari langit dan bumi. Masya Allah, tabarakallah. Cuba lihat sidang jemaah yang muliakan Ta'ala. Bunyi macam ringkas dan simple, tapi jelas. Amanu wattaqau. Yakin dan jaga keyakinan. Wattaqau ni apa? Jaga keyakinan. Amanu, yakin. Yakin dengan siapa? Hidup ni nak yakin dengan siapa? Kalau kita semua satu keluarga, satu tempat, satu organisasi, satu negara, semua yakin dengan Allah, sudah pasti dia akan menjaga suruhan Allah. Menaklukkan suruhan, meninggalkan larangan. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakat. Fatahna, la fatahna ni, subhanallah, Allah melimpahkan, membuka seluas-luasnya. Inna fatahna laka fatham mubina. Ingat, ya fatah, al-fatihah, pembuka itu hanya pada Allah. Yang kita nak buka, itulah pintu. Tapi kalau Tuhan punya pintu tak bagi buka, tak buka juga. Kita ada kunci, tapi kunci itu tidak boleh membuka pintu itu, kerana pintu itu telah di-seal, telah ditutup. Kunci ada, tapi telah di-seal, tak boleh buka. Habis, tak boleh buka. Kunci ada, tapi tak boleh buka. Ataupun ada pintu, kunci salah, tak boleh buka juga. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat begini, apabila kita
meletakkan, jelas Allah kata amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Allah akan turunkan daripada langit dan bumi barakah. Barakah ni apa? Barakah ni kata ulama dalam perbincangan, barakah itu adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Allahu Akbar. Ya Tuhan saya Yusuf, inilah keadaan apabila tidak beriman dan bertakwa, maka dia akan melakukan kerosakan dan kehancuran. Allah dah katakan, Allah dah nyatakan ketika kejadian iblis dan kejadian manusia dan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam AS. Waktu tu malaikat pun dah katakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah manusia ini akan buatkan kerosakan dan pertumpahan darah? Memang ia berlaku. Melainkan manusia yang beriman dan bertakwa. Selain daripada itu, kecenderungan chances untuk melakukan kerosakan itu sangat tinggi. Kita tak ada jaminan. Sebab tu jaminan ni hanya berlaku pada orang beriman dan bertakwa yang kembali kepada keyakinan yang benar. Tanpa dia berpaling kepada kebatilan, berpaling daripada kebenaran, berpihak kepada kebatilan. Hati-hati. Sebab tu kalau kita lihat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakinna kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi manusia, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ini kata berpaling tadi. Dan maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kami seksa, fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalau kita lihat dalam hidup kita ini, amanu wattaqau ini menjadi teras. Apabila kita mendustakan kebenaran, walaupun kita punya pengetahuan, tapi chances, peluang untuk mendustakan kebenaran itu tetap ada pada diri kita ini. Apabila kena perkara yang tak sehaluan dengan diri. Macam iblis lah. Bukan kata tak mengaji, bukan kata tak tahu. Kena tahu kan. Iblis tahu kan. Macam contoh petang-petang yang penuh barakah ni. Yang mendengar bukan kata tak tahu. Tahu. Malah boleh skip je. Nak dengar tak dengar. Alah dah tahu dah. Tentang Quran. Tahulah Quran. Tahu betul. Tentang Fatihah. Hafal. Pejam mata pun baca. Semua orang hafal Fatihah. Ayatul Kursi semua hafal. Tetapi berapa banyak kebenaran yang kita tentang tanpa sedar bila tak kena dengan selera diri kita. Tak kena dengan selera diri, maka kita akan tentang. Kita akan berpaling. Sebab itu dalam perbincangan Al-Quran pembeza hak dan batil, bukan sekadar mendengar tulisan Al-Quran lapas, tetapi kita tengok, adakah benar kita faham Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita? Sebagai contoh lagi, dalam surah Al-An'am 139. Tengok Al-An'am 139. Allah menyatakan tentang manusia wala tahinu, wala tahzanu. Al-An'am 139. Tak silap saya. Allahumma salli ala. Oh, minta maaf. Ali Imran. Silap. Ali Imran 139. Contoh, Ali Imran 139. Ali Imran 139. Tengok kata Allah. Ali Imran 139. Tengok. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kait dengan suratul A'raf 96. Tengok ciri orang beriman. Ciri orang beriman. Dalam Al-A'raf ayat 96, kalau kita beriman. Ali Imran 139, ciri orang beriman. Apa ciri orang beriman? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi darajatnya jika kamu orang yang beriman. Cuba perhatikan. Dalam hidup kita, betapa ramai kita hari ini merasakan iman tu menunjukkan kita mempunyai satu kelebihan yang banyak. Atau kita ni bila lemah sedih dia, kita akan cakap begini. Standard lah Ustaz, takkan tak boleh sedih Ustaz, takkan tak boleh nak lemah. Kita manusia Ustaz, kita manusia. Takkan tak boleh. Tengok,
Bukan kata tak ngaji, bukan kata tak ngaji Quran, bukan kata tak pergi kuliah, bukan kata baru masuk Islam. Dah. Ini semua jenis kaki kuliah punya. Kuliah hunters, amal hunters. Jenis buat tik amal punya. Jenis ustaz lagi online ni punya ramai. Sekarang, lagilah kalau yang tak ikut. Yang tak ikut pengajian, apatah lagi kalau yang ikut pengajian pun masih lagi berasas wala tahinu wala ustaz, saya lemah, saya takkanlah sedih. Tanpa sedar kita akan menentang ayat-ayat Al-Quran. Allah kata janganlah. Kalau betul kita orang beriman, janganlah lemah, janganlah sedih. Tapi kita bagi beralasan, masih lagi cari alasan, malah kadang-kadang skip pengajian yang menyentuh tentang hal-hal keadaan ini. Ni ustaz ni tak payahlah skip lah ustaz ni. Sebab dia duduk sentuh-sentuh diri tu. Tak payah, kita nak dengar pasal amal je. Nak dengar pasal amal, cerita-cerita amal. Itu kita nak dengar. Tapi sentuh pasal diri tak nak. Bagaimana sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala? Itu baru satu ayat daripada Al-Quran. Belum lagi hujah-hujah yang banyak daripada Al-Quran. Cukup untuk kita mengatakan, kenapa aku tak boleh sedih? Sebab Allah kata jangan sedih. Kenapa aku tak boleh lemah? Kerana Allah kata jangan lemah. Sebab apa? Sekiranya kamu orang beriman. Wa antumun a'lau in kuntum mu'minin. Allah challenge kita. In kuntum mu'minin, kalau betul orang beriman, kenapa lemah? Kalau betul kita orang beriman, kenapa bersedih? Tercabar ni. Ayat ni sangat-sangat mencabar hati kita ni. Betul kita orang beriman, asyik lemah dia. Asyik sayu je, asyik uyup je. Ustaz, saya nak cari kekuatan ustaz. Ada tak amalan-amalan apa yang boleh bagi kekuatan dekat saya ustaz? Ada tak apa-apa tip ke ustaz? Ada tak? Dia tak nak bincang bab iman tu, dia terus nak cerita bab amal. Tentangkan amal dan takwa. Ada orang beramal tapi tidak beriman dan bertakwa. Dok sibuk jaga amal, bukan jaga iman. Yang disuruh dalam Al-Quran jaga iman, lalu beramallah kerana nak menjaga iman. Bukan sekadar menjaga amal, tapi masih lemah hati. Tak bolehlah ustaz, hati saya lemah. Saya ni ustaz, lemah hati saya ustaz. Ya Allah, lemahnya hati. Nampak? Ramai yang akan bagi alasan demi alasan berarti. Sedangkan Al-Quran tidak menetapkan alasan. Allah terus bagi tahu jika benar kamu orang beriman. Dan jika kita orang beriman, amanu, kemudian menjaga iman, maka wattaqau, la fatahna alaihim barakat. Allah akan turunkan barakah. Orang sedih, ustaz, saya sedih sebab dosa ustaz. Bukan sedih sebab dosa. Kau sedih sebab hilang benda kerana dosa. Sebab dosa kan ada kafarah. Bila dosa ada kafarah, hilang duit ke, hilang suami mungkin, hilang isteri mungkin sebab dosa. Sebab kita bersedih atas kehilangan. Mungkin ada berdosa kat situ. Saya kata mungkin. Kita cakap ni kena berlapik katanya. Mula ustaz menuduh orang ada dosa. Sebenarnya kita bukan sedih sebab dosa. Kita sedih sebab kesan daripada dosa itu. Dosa ni Allah kata apa? Minta ampun. Minta ampun dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Apa yang sedihnya lagi? Sebab tu katanya jangan la takhaf la tahzan. Tapi rupanya kita sedih sebab kehilangan. Kalau sedih sebab dosa, ada tukar gantinya, yakni amalan kebaikan Allah ampunkan. Kita banyak sedih sebab kehilangan kebendaan. Ngaku je lah. Bukan sedih kerana dosa. Dosa nak sedih ni sebab Allah Maha Pengampun. Lega. Nampak? Tapi orang banyak mengenang tentang dosa. Kan mengenang dosa. Mengenang kehilangan disebabkan dosa. Sedangkan orang yang beriman ini, orang yang tidak sedih. Dia tidak lemah. Itu maksudnya ustaz saya banyak dosa ustaz. Minta ampun dengan Allah. Allah kata surah Zumar ayat 53. Allah kata apa dalam surah Zumar ayat 53? Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Kan? Kalau orang yang tak berputus asa, adakah orang yang sedih? Tak. Orang yang sentiasa nakkan, orang kata pengharapan demi pengharapan, kemajuan demi kemajuan. Nampak?
Tapi farafatullah, apabila kita terlampau lama dengan dunia, memang kita akan rasa kehilangan dunia dan kita akan sedih dengan kehilangan. Sebab tu kita kena daripada sekarang kita tanamkan. Daripada sekarang sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, sementara masa berbaki lagi tak tahu bila, sama-sama kita tanamkan keyakinan kita. Wallahi, Allah tak nak kita sedih. Allah tak nak kita sedih, wallahi. Allah nak kita gembira dengan amal yang ada. Tapi iman dulu, jaga iman. Jaga iman dengan jaga keyakinan kita. Bukan jaga amal kita kerana kesedihan kita. Ramai yang menjaga amal sebab sedih. Jaga amal sebab sedih. Ada isu-isu masih belum selesai. Ada isu-isu pending case. Ada hal-hal yang tersimpan, terbuku dalam hatinya. Ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi dalam hatinya. Orang beriman, dia tidak akan ada sifat-sifat begitu. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tiada ketakutan, tiada kebimbangan akan perkara buruk yang berlaku pada diri dia. Ini dalil ataupun syarah bagi orang beriman kalau rujuk pada Al-Quran. Sebab tu kita kembali semangat sidang penonton, sidang muslimin muslimat yang rahmat Allah SWT. Jadi ini mesti kita renung. Sebab tu kita nakkan la fatahna alaihim barakat. Kita nak Allah turunkan barakah. Dia akan bermula dengan amanu. Amanu kalau rujuk pada Ali Imran. Ali Imran kata apa 139 tadi, wala tahinu wala tahzanu. Wala tahinu wala tahzanu. Allah kata, wa antumul a'laun. Wa antumul a'laun. Sekarang ni Allah kata, kamu ni orang yang tinggi. Solat taubat itu tidak ada ketetapan Nurul Farina. Tak ada ketetapan waktunya. Dan taubat ni, rukun taubat itu adalah menyesali. Sedar dan menyesali. Berazam tidak mengulangi dan gantikan dengan kebaikan. Solat taubat, solat sunat taubat tak termasuk dalam syarat taubat. Kadang-kadang dia solat sunat taubat, lepas tu dia kembali buat. Kembali sedih, kembali terkenang-kenang dosa. Lepas tu langsung tak beramal. Kan? Mengenang dosa satu bab. Tapi kerana dosa dia tak beramal. Satu bab. Tapi kalau dah dia sibuk beramal dan menjaga iman, maka Allah lupakan dia daripada dosa dia. Sidang jemaah Allah Ta'ala, wallahi sebenarnya Allah dah lupakan kita dengan dosa kita sebenarnya. Sebab tu ada orang muka tak tahu malu. Relax je. Sedangkan dia tahu dia dosa. Tapi kenapa kita ni, sebab dah selalu kena ceramah ni, rasa macam, ya Allah berdosa. Agak-agaknya lah, kalau Allah bagi ingat dosa, rasa tak makan kita. Tak makan kita. Orang duduk penjara, selera ke makan? Suruh tanya, selera ke makan dia? Mengenangkan hukuman dia. Tak kena, tak selera sebenarnya. Apatah lagi kalau banduan akhir. Allah tutup salah kita dah. Tutup sebab Allah kata jangan buka aib. Jangan buka aib orang, jangan buka aib diri. Allah dah tutup. Allah bagi kita semangat. Always Allah tutup. Kita tak ingat dosa. Tadi baru bergaduh dengan suami, tengking suami. Elok dia makan, berguni-guni makan. Bukankah bergaduh dengan suami menengking tu derhaka? Anak, elok dia tarik muka dengan mak. Elok dia makan. Rahmatnya Allah. Allah maha memberi rahmat kepada kita sebenarnya. Kita je. Allah dah tutup dah kesalahan kita. Kita je jenis tak sedar-sedar. Sebab tu kena kembalikan keyakinan kepada Allah. Beramallah terus. Jangan putus asa. Allah dah tutup dah salah kita dah. Pergi masjid tu macam tak berdosa terus pergi. Betul tak? Hari-hari, walaupun kita cakap, saya berdosa Ustaz, saya berdosa Ustaz. Mana ada nampak? Tak ada punya. Allah tutup. Allah nak bagi kita semangat. Allah nak bagi kita ada harapan untuk terus beramal tanpa memikirkan kau siapa. Tak bukti Allah terima amalan kita tu, bukti Allah terima kita sekarang. Allah tak buat kita teringat yang dulu. Dan ibarat macam kita tak ada kisah silam. Sehingga kita boleh jadi hari ini. Boleh berpakai kopiah elok, berjagut panjang, pakai baju elok, pakai tudung labu, pakai
Kalau ikutkan, kalau Allah kata Allah nak bukakan dosa, asal tak boleh pejam mata kita. Sebab tu beramallah kerana kita sayang Allah, beramallah kata nak terima kasih dengan Allah. Bak dosa ni memang Allah dah ampunkan sebenarnya. Kalau tak Allah ampunkan, rasanya tak ke depan kita. Tinggal lagi kalau kita tak sedarkan perkara tu, kita tak rasa Allah ampunkan. Sebab tu sifat Allah tu Maha Pengampun. Bukti Allah ampunkan, kita tak rasa beban dengan dosa kita kat dunia pun. Relax je. Cuba tengok orang yang terang-terang buat dosa pun. Relax lah. Buka aurat pakai skirt. Relax lah. Pakai baju ketat. Relax lah. Sebab Allah hold dosa tu. Beban nanti ke akhirat nanti. Tinggal lagi kita ni sekarang ni diberi kesedaran untuk mengenang dosa. Nak rasa beban tu tak lagi. Allah angkat. Allah angkat. Cahaya kemuliaanku. Ingat macam mana? Kalau kita bertobat setiap bulan lupa dah. Kita akan lupa dosa kita. Sebab tu Allah tolong kita lupa. Kalau kata kita nak lupa kan, dah kita lupa dah. Sebenarnya kita lupa. Sebab tu hari ni kita boleh senyum, relax. Yang kita sedih tu sebab tak ada dunia. Tak percaya, cuba tengok. Dosa, ni buat dosa boleh senyum sampai telinga. Cuba tengok, bagi duit, happy, jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini. Nak nangis ke? Saya nak bagi tahu. Betul ke kita nangis sebab dosa ataupun kita nangis sebab susah? Sebab tak ada duit? Ni penutup ni. Buka pada. Bukti senang. Cuba renung. Dalam poket ada duit banyak. Ada kad infinity. Makan lamb chop, lobster, pergi jalan sana, jalan sini. Beli beg, beli apa. Nak rasa dosa ke? Jawab kita tahu. Tak, tuan-tuan. Allah tutup sebenarnya. Cuma ada orang nak tutup rasa resah susah tu dengan senang. Kita nak tutup itu dengan sedar. Bila kita sedar diri kita berdosa, sebelum Allah tunjukkan kita berdosa di akhirat nanti, baik sedar sekarang. Cukup. Khalas. Tak payah nak ungkit-ungkit dosa orang. Tak payah nak ungkit dosa kita. Allah dah tutup dah pun. Dan Allah tahu kita berdosa. Itu cara dia. Relax je kita. Nak ceritanya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kita beriman, baik sedar sekarang kita beriman, Allah tutup dosa. Allah tutup, ya Allah, nak rasa dosa pun tak tahu macam mana nak rasa sebenarnya. Sebab Allah hold. Selesaikan kat sini. Sebelum Allah buka kat sana. Selesaikan dekat dunia sebelum Allah bukakan di padang mahsyar sana. Apa macam? Sebab tu jangan kita sebab tu kita, kalau kita lihat, bukan sebab kita ni tak ada amal. Rasa amal banyak dah. Amal banyak dah kita ni. Tapi sebab kita melihat amal itu dengan perkaranya salah dari sudut agama. Apa kita melihat amal? Kita ingat amal tu boleh kita menutup diri kita. Dah. Sebenarnya tak boleh tutup diri kita. Sebab Allah dah tutup awal-awal diri kita. Sebab tu bila beramal, jangan kata nak terus-terus rasa baik. Tidak. Yang sebenar kita nak adalah beriman. Rasa beriman. Itu kita kena tanamkan. Apa maksud rasa beriman itu? Yakinlah Allah ampunkan dosa kita. Yakinlah Allah bagi pahala kat kita. Itu kata beriman tu. Lalu kita jaga iman kita dengan buat suruhan Allah. Tinggalkan larangan dia. Itu amanu wattaqau. Allah tahu kita ni berdosa dah. Tahu dah. Sebab tu kadang-kadang bila sebut tentang dosa ni, kita suruhlah orang menangis sebab dosa. Susah. Tapi kalau menangis sebab susah disebabkan dosa, senang. Sebab tu kita cepat-cepatlah kembali kepada Allah dengan kesedaran. Tuan Said Yusuf, Nabi Adam AS tak buat dosa. Pada Nabi jangan nisbahkan pada dosa. Atau ada khilaf. Dan sebenarnya tak ada khilaf. Memang Nabi dan para Rasul itu maksum. Kekhilafan itu pun melalui jalan Siti Hawa, bukan Nabi Adam. Bukan Nabi Adam AS. Ya? Itu kaedah dia. Bab Nabi, bab Rasul dia maksum. Maksum ni sebab apa? Sebab Allah tak kira dosa. Bila tak kira dosa. Bila Allah tak kira, maksud tak berdosa lah. Macam budak-budak. Budak-budak, kanak-kanak yang belum balik. Kita marah berguni-guni. Tahu tak dosa?
tak kira dosa, tak payah marah dia sebab dosa pun. Dia tak tahu pun dosa dan tak kira pun. Dia beli, dia ambil ni kita beli barang, kita belilah kata pasu. Harga 30,000. Ataupun apa tengah trending pokok keladi kan. Harga 30,000 ada kan. Anak kita yang belum balik tu kan, dia pergi kat luar, dia koyak kan keladi tu. Ya Allah, marahnya. Dia relax, senyum. Orang tak berdosa. Walaupun perbuatannya salah di sisi kita, tapi tidak dikira di sisi Allah. Itu Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak kira. Tak dikira. Sebab tu, ya Allah, anakku. Sebab apa Allah jadikan para Nabi maksum? Sebab kita tak jadikan alasan. Sebab kita memang kena belajar dengan orang yang maksum, orang yang perfect. Baru kita boleh jadi perfect. Kalau kita belajar dengan orang yang salah, kita akan buat salah. Jadi maka kita belajar dengan Nabi yang perfect. Sebab apa begini? Sebab dosa ni, dia akan membuatkan kita bersangka-sangka. Sebab tu Allah tak letakkan dosa pada para Nabi supaya tak bersangka-sangka. Sebab Nabi dan Rasul itu ketua. Kalau ketua bersangka-sangka, macam mana? Itu masuk dosa tu. Dosa ni adalah kesan dia. Sebab tu kadang sekarang ni contoh. Poin dia terakhir penutup. Nanti kita sambung lain. Poin dia sekarang. Kesan dosa tu sebenarnya kita bersangka dengan Allah. Itu dosa. Dosa ni membuatkan kita lalai dengan Allah. Bersangka-sangka. Sangka buruk. Sehingga kita tak yakin dengan Allah. Itulah dosa. Kita buat perbuatan. Contoh kita meninggalkan surah Allah. Sebab kita tak yakin. Contoh, Allah boleh seksa kita. Kita rasa macam tak ada dia neraka tu kan. Kita tak rasa macam, ya ke? Nantilah kot. Bukan perbuatan tu saja. Sebab perbuatan tu boleh diselesaikan. Kalau kita buat, kita taubat, boleh hilang. Tapi perasaan itu. Sebab itu dosa ni tidak diletakkan pada para Nabi dan Rasul. Sebab kalau misal kata ada pada Nabi dan Rasul, maka akan bersangka. Akan rasa sebab tak kena. Yang kita hari ni sebab tak kena tu sebab dosa tu lah. Cuma sebab tak kena kita itu, kita biarkan sehingga kesannya jadi pada kebendaan. Bermaksud apa? Kehilangan, kehancuran. Sebab memang dosa-dosa ni, dia panas. Dia api. Sifat dosa ni api. Api ni dia akan membakar. Bakar rumah tangga, bakar benda. Dia akan hancurkan semua benda depan dia. Itu kesan dosa. Tapi kita menangis bukan sebab dosa tu, tapi sebab kehancuran itu. Hancur, habis rumah tangga aku, macam tu. Habis semuanya. Padahal sebab sendiri lalai. Leka, lepas tu dia tak rasa berdosa. Nak rasa berdosa macam mana? Tak melalui kesedaran. Nak rasa berdosa, kena jalan melalui kesedaran. Jalan kesedaran. Sebab memang dosa tu bukannya boleh dibuat-buat. Nak kena nangis-nangis dah. Bukan begitu. Dia tak boleh pasang muzik, nangis. Rasakan dosa. Tak jadi. Sebab dia kena datang dari dalam hati yang menyedari akan bahawa sifat dosa itu bagaimana. Melalui kena jalan ilmu. Ya. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan, mari kita sesama jadikan hidup kita ni, rujukan kita itu dengan Al-Quran dan Al-Hadis, sunnah Nabi SAW dan kupasan dan perbahasan pada para ulama. Bahawa kita nampak perjalanan kita ini jelas. Ya. Siti Aminah, ya memang diri kita yang menzalimi diri sendiri kan. Kita menzalimi diri kita sendiri kan. Kita yang buatkan kehancuran disebabkan di tangan kita sendiri. Itu je. Khair, itu saja. Terima kasih banyak pada semua. Terima kasih kepada pihak penganjur, Encik Zul kita dan seluruh jawatan surah An-Nur fasa 3A, insya-Allah. Alhamdulillah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, tersilap, terkasar, terkata macam-macam lah. Sebi-sebi. Dalam penyampaian, hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang penuh barakah. InsyaAllah, kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Alhamdulillah. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.